Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan tajuk kita adalah tata bahasa pengimbuhan. Jadi pengimbuhannya ada 3 jenis, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan imbuhan apitan. Untuk hari ini kita akan belajar imbuhan awalan sahaja. Imbuhan awalan itu apa dia? Imbuhan yang digunakan di hadapan kata dasar. Setiap kata dasar, contohnya kalau kita tengok di sini, berbual kan. Bual itu adalah kata dasar, bermaksud bercakap kan? Tapi kita tambah imbuhan awalan ber. Imbuhan awalan maksudnya imbuhan yang diletakkan di depan. Kalau di belakang, imbuhan akhiran. Kita ada yang ketiga, imbuhan apitan, diletak di depan dan di belakang. Dan hari ini fokus kita awalan sahaja. Okey, kita tengok di sini ada beberapa jenis imbuhan awalan. Kita pergi satu persatu, kita tengok contoh dia dan kita tengok contoh ayat dia. Okey. So yang pertama sekali ber, B-E-R, ber. Kenapa huruf R ni besar? Kerana ia boleh bertukar-tukar. Bertukar-tukar keadaan. Cuba kita tengok kat sini. Mungkin akan jadi ber, mungkin akan jadi ber. Itu bergantung. Sebab tu kita gunakan huruf besar. Ber apa kata dasar. Jadi sebagai contoh kat sini, berbual, bercakap-cakaplah. Ber, imbuhan, bual kata dasar. Belajar. Imbuhan ajar kata dasar. Berlari. Imbuhan lari kata dasar. Kita tengok contoh ayat pula. Kami berbual di taman pada waktu petang. Maksudnya pada waktu petang dia berbual-bual. Kenapa kita tambah imbuhan? Untuk kita melengkapkan ayat ini. Berbual. Okey, yang seterusnya kita tengok men, M-E-N. N ni besar. Kenapa N besar? Kerana ia boleh bertukar-tukar keadaan dia. Contohnya memasak. Kata dasar masak, me. N tu tak ada kan? Ini yang cikgu masukkan tadi, dia boleh bertukar. Memasak. Memburu. N tadi ditukar kepada M. Memburu. Menggali. N tadi tukar kepada NG. Jadi menggali. Okey, kita tengok contoh ayat. Cik Timah memasak ayam bagi dihidangkan kepada tetamu. Iaitu memasak. Okey, yang seterusnya adalah pemukul, pemandu. Jadi pemukul, pukul kata dasar dia, jadi pemukul. P awal tu ditukar kepada M. Pemukul. Pukul itu perbuatan, tapi apabila tambah P, dia jadi benda. Pemukul ni alat yang digunakan untuk mengetuk. Pemandu. Pandu. Kata dasar dia pandu. P itu tukar kepada M. Pemandu. Pandu itu adalah perbuatan, iaitu bawa kereta. Tetapi apabila kita letak imbuhan pe di depannya, dia jadi benda ataupun objek yang baru. Pemandu itu adalah orang yang memandu kereta. Ayah saya bekerja sebagai pemandu teksi. Ayah dia kerja bawa teksi lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Pen, P-E-N. N ni huruf besar kerana boleh ditukar-tukar bentuknya. P-E-N, pencuri. Kata dasar curi. Jadi pencuri. Pembantu, pengukir. Dan kata imbuhan bagi pen ini kebiasaannya digunakan untuk orang. Contohnya curi ini adalah perbuatan. Jadi tambah imbuhan pen, jadi pencuri. Pencuri itu adalah orang yang mencuri. Sama juga bantu. Bantu itu kita tolong. Tetapi apabila kita letak imbuhan di hadapan dia, imbuhan awalan, pembantu, ia bermaksud orang yang membantu. Sama juga okey itu kawin ya. Kita okey kayu, letak orang yang membuat kerja mengukir itu. Okey. Bermen adalah perbuatan. Ini adalah tukar kerja kepada objek. Ini kepada orang. Rumahnya telah dimasuki pencuri. Rumah dia ada pencuri masuk. Okey, ini contoh ayat. Okey, seterusnya memperlebarkan, memperlahan. Ini perbuatan melebarkan jalan ataupun perlahankan. Kalau kereta laju, perlahankan, memperlahan.
Kita tengok contoh ayat, kita mesti memperlahan suara ketika berada di hospital. Maksudnya kalau berada di hospital, jangan cakap kuat-kuat, kena cakap perlahan. Okey, yang seterusnya ter. Ter ini adalah perbuatan yang tidak disengajakan. Imbuhan yang digunakan bagi menunjukkan perbuatan yang tidak disengajakan. Terhidu, kita terbau. Kata dasar dia hidu. Tertelan, tertelan, kita tak sengaja menelan sesuatu. Terbaring, penat. Terbaring, tak sengaja terbaring. Bapa, contoh ayat, bapa segera membuka tingkap apabila terhidu bau gas. Dia duduk kat rumah, ayah dia terhidu, terbau gas, dia pun buka tingkap. Perbuatan yang tidak disengajakan. Dan seterusnya, imbuhan awalan se. Imbuhan awalan se ini nak menunjukkan satu lah. Contohnya setiap. Maksudnya setiap satu tu lah. Minggu, seminggu. Satu minggu, seminggu. Sehingga. Hinggalah, hingga. Sedalam. Dalam keadaan satu kedalaman. Contoh ayat, saya berjoging pada setiap petang. Maksudnya hari-hari bila petang dia akan jogging. Itu ayat dia. Dan seterusnya ke kuda, ketua. Contoh ayat, ke ni kita gunakan dan ia akan mengubah maksud kepada sesuatu kata dasar. Sebagai contoh, kuda. Kuda itu adalah haiwan. Apabila kita tambah ke kuda itu adalah suatu posisi berdiri. Macam orang nak bersilat, kakinya dia rendahkan sikit supaya lebih stabil. Itu ke kuda. Tua. Tua itu adalah orang yang tua tetapi ataupun berusia. Apabila kita tambah ketua, dia akan menjadi, ketua itu adalah leader. Apabila kita tambah ke di hadapan, ia akan mengubah maksud kepada kata dasar tadi. Okey, kita tengok contohnya. Adam dilantik. Okey, sorry, bukan dilantik, ketua jawapan dia. Adam dilantik menjadi ketua kelas. Maknanya dia telah dilantik untuk memimpin kelas itu. Dan akhir sekali, awalan pasif di. Ini apabila kita gunakan di, apabila kita membina ayat pasif. Dilihat, ditulis. Ayat pasif ni macam mana? Objek di depan, pelaku di belakang. Sebagai contoh, objek dia nota itu ditulis oleh Aisyah. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh imbuhan awalan yang kalau awak baca, awak akan jumpa sangat banyak imbuhan ni. Imbuhan sangat penting supaya dia akan menyempurnakan ayat itu, melengkapkan ayat itu supaya kita memahami apa maksud kata dasar itu. Kalau kata dasar tanpa imbuhan, dia akan jadi tergantung. Sebab setiap imbuhan yang diletak ada maksud dia. Salah dia letak imbuhan, maksud dia menjadi berbeza-beza. Cikgu bagi satu contoh. Contoh dia main. Kalau kita letak imbuhan ber pada main, jadi bermain, ia adalah perbuatan main. Maknanya adik bermain bola. Tetapi kalau kita letak imbuhan lain, pemain, ia menjadi orang yang sedang bermain. Contohnya pemain bola sepak, iaitu orang yang bermain. Kita letak imbuhan lain, dimain, ia menjadi kata pasif. Bola itu dimainkan oleh siapa-siapa. Apabila kita letak lain tak termain, ia akan menjadi perbuatan yang tidak disengajakan, termain. Dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi contoh-contoh lain. Ini yang cikgu maksudkan. Setiap kata dasar apabila digandingkan dengan imbuhan yang berbeza-beza, boleh mendatangkan maksud yang berbeza-beza. Sebab itu penggunaan imbuhan perlulah tepat agar ayatnya menjadi betul pada konteks yang nak diceritakan. Jadi banyakkan membaca supaya kita boleh membetulkan imbuhan kita. Saya harap awak faham bilakah fungsi-fungsi setiap jenis imbuhan, setiap jenis imbuhan awalan ini, apa fungsi-fungsi dia dan apa maksud dia. Jadi cukup sekadar itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.